الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita bertemu pada petang ini. InsyaAllah kita tak dapat nak buat pagi tadi dan insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, taufiknya, hidayahnya, memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mendapat barakah, mendapat rahmatnya, maunah dan karamahnya insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang baik pada hari ini, dan hari ini jadi lebih baik daripada semalam. Tuan-tuan dan puan rahmatan Allah Ta'ala, mari sama-sama kita memulakan dengan kita mentajdidkan iman kita. Macam mana yang Nabi gambarkan kepada kita, perbaharuilah iman kamu. Maka kita nak akan bersalawatnya, akan bersyahadah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan hamba Allah Taala, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan perjalanan kerohanian, rohiyah, rohani kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu proses bagaimana kita ingin membina kekuatan daripada mujahadah. Kekuatan daripada mujahadah maknanya berjuang, bersusah payah untuk kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu bersusah payah untuk bermujahadah ini? Kerana inilah jalan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, terutamanya di akhir zaman. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persiapkan iman kamu, persiapkan amalan kamu. Persiapkan iman, persiapkan amalan. Jadi amalan itu adalah mujahadah. Amalan itu adalah mujahadah. Dan mujahadah yang paling mula sekali ialah mujahadatul nafs. Berjihad di dalam hati kita, membersihkan diri kita, hati kita. Dan ini adalah perkara yang pertama yang kita kena buat, dan Allah gambarkan dalam surah An-Naml ayat 80-81. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'ul summud du'a iza wallau mudbirin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menjadikan orang-orang yang telah mati, la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu tidak akan menjadikan orang-orang yang telah mati itu mendengar. Wala tusmi'ul summad du'a, juga kamu tidak akan dapat menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka berpaling membelakang. Iza walau mudbirin, bila dia berpaling. Jadi maknanya Allah gambarkan kat sini, orang mati ni, orang mati mana boleh berpaling-paling.
Kan, tapi orang hidup, dia hidup sebenarnya, tapi hatinya mati. Yang hatinya mati itu, orang yang mati hatinya, yang sakit hatinya, maknanya yang mati disebut tadi, yang mati maut, kan, al-mautah. Wala tusmi'ul summud du'a. Juga orang yang summu ni yang pekak, yang tuli. Jadi maknanya yang tuli ni maknanya yang sakit. Yang mati tu maknanya matilah, hatinya mati. Jadi tidak akan, and innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'ul summa du'a, iaitu tidaklah orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan orang-orang yang pekak itu dapat mendengar seruan kamu, ad-du'a, seruan kamu, iza wallau mudbirin, ketika mana mereka itu berpaling belakang, mereka memang tak nak. Jadi orang yang kafir ini hati mereka memang tak nak pada Islam. Kita cakap pun dia takkan dengar. Orang yang sakit pun sama juga. Jadi sebab tu kalau kita tengok anak-anak kita ni, kadang-kadang dia tak nak dengar apa kita cakap. Kan, jadi kalau dia tak nak dengar apa kita cakap, maka kita kena cari jalan supaya dia nak dengar. Nak dengar. Tapi bila dah pada hari ini, apabila emosi tidak stabil, terutamanya apabila ada suntikan-suntikan beracun, suntikan-suntikan beracun yang menyebabkan ilmu ataupun akal ataupun diri kita tidak stabil, maka dia akan berpaling. Jadi orang yang berpaling ni maknanya dia tak nak hidayah. Tak nak hidayah ni Allah takkan bagi dia dengar. Wa ma anta bihadzal ummi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Jadi Allah gambarkan, dan kamu sekali-kali tidak akan menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang yang beriman kepada ayat kami. Jadi yang pertama sekali, hati itu mesti dibangkitkan perasaan beriman, iman, yakin. Dan kemudian daripada iman itulah fahum muslimun, dan kemudian dia akan menjadi orang Islam, menyerah diri kepada Allah. Jadi dalam ayat ini Allah gambarkan kepada kita ni, An-Naml ayat 80-81. Bila kita nak beramal mujahadah ini, perkara yang pertama sekali ialah kita mahu hati seseorang itu kan menghadap Allah. Maknanya dia disentuh, disedarkan, diketuk tadi, sehingga kan hati itu dapat meningkat, dapat diperbaiki, dapat dihidupkan. Jadi kalau dia tak mau, memang tak dapat. Sebab tu kenapa orang-orang kafir tu dia tetap kafir? Kenapa orang yang sakit, maknanya dia munafik itu, musyrik itu, mujrimin, orang yang membuat dosa tetap buat dosa? Kenapa seorang yang kita kata fasik tetap berada dalam keadaan zalim, kan? Kenapa? Kerana mereka tak mau terima, tak mau beriman, tak mau nak buka hati dia. Ini dia punya rahsia dia. Jadi orang yang mahu membuka pintu hati dia untuk mendengar, berhadapan dengan hidayah Allah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dan muslim, al-iman wal Islam, maka mereka inilah yang akan boleh bermujahadah. Jadi mujahadah ni bukan pada semua orang. Macam kita hari ni pun mungkin kita tahu teorinya mujahadah ni macam mana, beramal macam mana, tapi kalau hati kita tak mau, maka dia tidak akan dapat bermujahadah. Anak-anak pun macam itu juga. Anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, kalau hatinya belum disentuh untuk menghadap Allah, maka dia belum lagi mampu untuk beramal. Jadi beramal ni orang yang telah bersedia untuk berpaling daripada yang lain selain daripada Allah. Kalau dia berpaling daripada Allah, berpaling daripada Islam, maka dia tidak akan dapat bermujahadah. Jadi sebab tu ini antara rahsia kenapa kita kadang-kadang ada istiqamah, tak ada istiqamah. Ada amal kita buat dengan seronok, kita buat betul-betul hebat, kita sepenuh hati, tapi ada masa kita rasa lemah je, berat aja nak buat, kan? Macam tak nak buat. Kenapa? Sebab hati itu telah berpaling daripada Allah, berpaling daripada keyakinan, berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila hati berpaling, itu yang kita lemah tu. Kenapa hati berpaling? Kerana hati kita terpaut dengan ghairallah, selain Allah. Hati kita terpaut dengan dunia, hati kita terpaut dengan wanita, laki-laki, terpaut dengan syaitan. Jadi kita bila terpaut tu, maka hati kita mula berpaling. Itulah hasilnya, natijahnya kita susah nak beramal.
Jadi susah beramal kan, bukanlah masalah kita ni bertukar orang, tak, orang sama juga, tetapi hati tu kan, dia bersifat kan, berbolak-balik. Berbolak-balik. Jadi sebab tu rahsianya macam mana kita nak mengekalkan hati kita supaya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling susah sekali. Inilah permulaan kepada kita kata istiqamah. Jadi bila Allah dah Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk beramal, macam mana istiqamah. Jadi kita kena tengok. Sebab tu hari ni kalau kita boleh beramal, bermujahadah, boleh beramal, beribadah sebagainya, tapi kita tidak sungguh-sungguh dalam beramal, tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Kenapa tidak sungguh-sungguh? Kerana hati kita masih terpaut dengan ghairallah. Itu dia punya rahsia dia. Dia terpaut dengan selain daripada Allah. Masih lagi kita menyanjungi dunia. Hati kita masih lagi tak kenal Allah. Masih lagi tak kenal hakikat dunia. Apa hakikat dunia? Contohnya, hakikat dunia ni menipu dunia ni. Nampak cantik tapi rupa-rupanya hakikatnya tak cantik. Nampak hebat, rupanya tak hebat. Jadi menipu, dunia ni menipu. Mata'ul hayatid dunia al-ghurur. Baik, jadi sebab itulah kewajipan pertama bagi kita ialah kita nak memastikan hati kita ini diperbaiki sakit tadi, diperbaiki yang mati tadi tu, iaitu kita memperbaiki ni secara kontinu. Secara kontinu dengan kita memberi bekalan kepada dia dan makanan kepada dia yang diperlukan, makanan yang diperlukan, bekalan yang akan dapat memberikan kekuatan kepada dia. Jadi untuk itu, maka proses pertama dalam mujahadah bukanlah sembahyang. Proses pertama mujahadah bila kita faham hakikat hati tadi ialah apabila kita melihat di mana kekurangan diri kita, kat mana kita lemah, kat mana kekurangan kita. Jadi kita bermula dengan satu kelemahan yang kita perhatikan, dan kemudian kelemahan itu kita perbaiki satu. Jadi mujahadah ni rupanya bukan kita sembahyang. Sebab sembahyang pun kalau hati kita penuh dengan kelemahan, tidak diperbaiki kelemahan, sembahyang tu dia akan berpaling juga. Dia akan lemah, dia akan lemah, dia akan terputus, dia akan melemah kan. Jadi yang pertama, hakikat mujahadah itu bagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bahawa mereka yang kafir dan mereka yang sakit hatinya, yang buta ataupun yang digambarkan yang tuli, tidak mendengar tadi, ialah kerana mereka berpaling daripada Allah, berpaling daripada Islam, berpaling daripada akhirat, berpaling. Hati itu berpaling. Bila hati itu berpaling, maka dia tidak boleh nak memperbaiki hati dia, tak boleh nak beramal, mujahadah lah. Jadi kenapa dia berpaling? Kerana dia lemah, ada kelemahan. Apa kelemahan yang paling ketara? Kelemahan ialah dia terpaut, terpikat dengan dunia. Dia terpikat dengan dunia, terpaut dengan dunia, sehingga dia rasa dunia itu lebih penting. Inilah saya sebut tadi rahsia kenapa orang tu ada masanya moodnya bagus, semayangnya khusyuk, ada masa nak semayang pun malas, nak semayang pun nak khusyuk lagi jauh, malas. Kenapa? Kerana hati dah terpaut, terpikat dengan dunia dan sekitarnya. Sebab itulah dari sudut mujahadah tadi, maka kewajipan yang pertama bagi mereka yang sakit tadi, mereka yang mati atau yang sakit tadi, hatinya tadi itu, ialah dengan dia memperbaiki kelemahan dia secara kontinu. Apa dia? Kita kena memerhatikan kekurangan ada pada diri kita. Itu fokus dia. Tapi macam mana kita nak ada kekuatan pula? Ada kekuatan tadi untuk kita memperbaiki kelemahan kita, dipanggil mu'alajah al-uyub, iaitu kita merawat keaiban kita, kelemahan kita tadi. Maka kita kena memberi bekalan pada dia. Kena makan makanan apa? Makanan yang sihat, halalan thayyibah. Kalau gula tu dia tak minum dah contohnya. Kalau minum pun sikit-sikit lah. Dulu banyak sangat, sikit je, minum sikit. Kalau makan tu, kalau tepung tu dia tak ambil yang gluten contohnya. Dia tengok halalan thayyibah. Contoh kan. Jadi hari ni kita tak kisah makan apa saja.
Kan? Sebab apa makan apa saja, saya pun nak mati dah, umur dah 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Jadi kalau saya tak makan sekarang, bila nak makan, nak mati dah. So makanlah, tak apalah makan sampai buncit. Yang sebut kat sini, dan kewajipan pertama dalam mujahadah rupa-rupanya bukan menambah yang baik-baik, tetapi membuang yang rosak. Contoh, kalau kita semayang Allahu Akbar, dan kita semayang dah baca Fatihah, dah baca semua sekali, tetapi apa kelemahan dalam semayang? Tidak ada khusyuk. Kita baiki khusyuk kita. So memperbaiki khusyuk itulah mujahadah. Awal mujahadah. Memperbaiki yang sakit, memperbaiki yang rosak. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbi masalih. Ini kaedah syarak. Ini bukan hadis. Bukan hadis, kaedah syarak. Apa dia? Memperbaiki yang lemah lebih diutamakan daripada, kan, membuang yang merosakkan lebih diutamakan daripada memperbaiki, menambah yang baik-baik. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, bila sebut mujahadah ni bukanlah sekadar sembahyang, tapi sembahyang yang diperbaiki kelemahan pada sembahyang. Bukan sekadar puasa yang diperbaiki kelemahan dalam berpuasa. Jadi yang diperbaiki tu, yang berlaku islah, yang berlaku membuang kerosakan tadi, baru dia bermulanya jalan mujahadah. Baru kita nampak kita ni sedang berjihad melawan nafsu. Kalau kita semayang aja tapi lalai, puasa penuh corruption, tak kisah macam tak puasa. Kan, kalau kita sedekah tak ikhlas contohnya. Jadi dia tidak akan dikira sebagai mujahadah. Belum lagi lah. Jadi memanglah beramal tu dah beramal, tapi mujahadah tak sampai lagi. Jadi keperluannya ialah kita memerhatikan kelemahan-kelemahan kita di awalnya, dan kemudian kita mengarahkan kepada kelemahan yang lain pula. Mula-mula lemah yang ini, tak khusyuk. Tak khusyuk ni dia ada berapa sebab? Tak khusyuk ni ada 7 sebab. Sebab tak khusyuk ni ada 7. Minimal lah, sekurang-kurangnya. Contohnya nombor 1, dia tidak fokus, kan? Contohnya kan. Ada banyak lah. Cuba tengok dalam kuliah lepas. Dia sebut ke sini, maka dia pun memperbaiki kelemahannya, dan kemudian dia pun dah memperbaiki kelemahan satu, kelemahan yang lain pula. Jadi bila kita telah memperbaiki kelemahan kita, kekurangan tadi dalam amalan, dalam apa yang kita lakukan, maka barulah kita ni disegi sebagai mujahadah, bermujahadah, berjihad melawan nafsu. Mujahadah tu nafs, baru kita meningkatlah. Jadi sehinggalah sampai bila? Sampai kelemahan tu habis kelemahan tu. Habis, tak ada dah. Yang ada ikhlas saja, yang ada khusyuk saja. Kan, kita kembali kepada fitrah yang salimah, fitrah yang sejahtera, hati yang salim, al-qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah satu masa di mana kamu akan bertemu kepada Allah SWT, dan tidak ada manfaat bila berjumpa dengan Allah ni, tak manfaat. Apa dia? Malun, al-mal, harta kita. Apa yang kita ada? Rumah kita, kereta kita, anak beranak kita, simpanan bank kita, tanah kita, pekerjaan kita, semua harta kita. La yanfa', tidak bermanfaat. Kan? Wala banun, dan anak-anak keluarga kita pun tak bermanfaat juga. Illa, melainkan orang yang datang jumpa Allah dalam keadaan hati yang salim, al-qalbun salim, hati yang sejahtera. So apa maksud hati sejahtera ni? Hati yang bebas daripada keaiban, kelemahan, kekurangan. Hati yang bebas daripada dosa. Kita tak bolehlah nak jauh dosa terus, tak ada. Kita bukan maksum, tapi kita proses kelemahan-kelemahan tadi. Jadi memproses kelemahan itulah dikira sebagai mujahadah. Dikira sebagai mujahadah. Jadi kita nak tengok balik. Hari ni kita ingat semayang cukup dah. Semayang cukup, tak kira semayang khusyuk tak khusyuk. Rupanya semayang yang mujahadah ni, semayang yang diperbaiki kualitinya. Puasa yang diperbaiki, bukan puasa Isnin Khamis je. Walaupun puasa Isnin Khamis tu dapatlah pahala, solat tu dapat pahala, tapi bila kita lihat mujahadah, kekuatan mujahadah, kekuatan mujahadah itu, maka kekuatan mujahadah itu ialah ada pada sejauh mana kita memperbaiki kelemahan kita. Ini disebut pintu pertama peningkatan dalam tarbiyah ialah kita baiki lemah kita.
Memperbaiki keaiban kita. Dan macam mana kita nak memperbaiki keaiban-keaiban tadi? Ada kekuatan tadi, kita kena makan makanan yang halal dan thayyibah. Bukan maknanya makanan fizikal ni, makanan yang spiritual. Fizikal pun makan jugalah. Kan, benda-benda yang manis-manis, gula ni, gula putih ni, tinggalkan terus. Kalau nak makan, orang hidang kita makanlah sekadar, seadanya je lah. Tak payahlah nak minta tambah-tambah. Saya pun minta tambah juga kadang-kadang kan, tak tahan kan. Dia panggil craving kan. Craving ni apa? Ketagihan. Ketagihan gula, ketagihan minum, makan tepung. Tepung kita suka kan, tapi tepung yang elok yang tak ada gluten contohnya. Jadi ini yang benda-benda yang kita nak kena tengok. Kemudian setelah kelemahan kita itu diperbaiki, sehinggalah sampailah akhirnya kita akan dapat memenuhkan jiwa kita dengan iman. Sampai menjelang mati tu jiwa kita dah bersih. Bila dah bersih, barulah kita bermanfaat. Nak jumpa Allah tu bermanfaat. Jadi hari ni kita tengok, kalau rumah kita tu menyebabkan kita lalai pada Allah, kereta kita lalai, menyebabkan kita lalai pada Allah, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, maka kita kena lakukan mujahadah tadi, tidak salim. Jadi orang yang melalaikan melakukan kewajipan-kewajipan dan kemudian ada orang yang lalai buat kebajikan, kewajipan, maknanya benda yang Allah perintah, dan melakukan kemungkaran, maka dia tidak pernah memelihara keselamatan hati. Jadi kalau kita buat kewajipan tapi lalai, semayang tapi lalai, kan, sembayang tapi lalai, maknanya kita tak memperbaiki kelemahan dalam sembayang tu, kita tak baiki. Semayang aja, puasa aja, Quran baca aja, tapi kita tidak memperbaiki kelalaian di dalam amalan kita tadi, kewajipan kita. Malahan kita buat juga kemungkaran, kita tak baiki kemungkaran, maksiat, dosa yang ada dalam diri kita. Maka orang yang demikian tidak akan mampu memelihara hati dia, keselamatan hatinya. Tak dapat kalbun salim, tak dapat. Jadi orang yang tidak ada kalbun salim ni, macam mana nak berdepan dengan tentera Dajjal? Macam mana nak berdepan dengan bencana alam yang akan dibuat? Kalau kita kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda Dajjal akan keluar ialah akan berlaku kemarau, kebuluran. Jadi sejak daripada tahun 2020 yang lepas, banyak negara dah isytihar kemarau. Kemarau. Jadi kemaraunya mungkin ada, kita kata kat Malaysia banyak hujan. Dah memang Malaysia ni negara berhujan, dia hujan lah. Tapi kemarau ni maknanya, contohnya adalah perkara yang berlaku yang kurang sikit daripada hujannya tu. Hujan, tapi kurang lah dia punya kadar dia. Jadi daripada kajian-kajian dibuat oleh saintis lah, bukan scientist, seluruh dunia ni didapati tahun 2020 kemarau-kemarau telah bermula dengan hebatlah, sebab peningkatan suhu dunia ni kan. Jadi tahun 2021 makin kemarau, 2022 makin kemarau kan. Tengok-tengok tahun 2023 kan berlaku bencana-bencana alam, kebuluran sebagainya, setahun contohnya. Maka kita tengok, kata Nabi, itu tanda Dajjal nak keluar. Dajjal keluar. Katalah Dajjal nak keluar daripada tahun 2020, 21, 22, 23, 24 tu dia keluar. Katalah ni bukan kita ramal tak, kita nak sebut proses tadi tu. Katakan 20, 24 katalah dia keluar. Dan kemarau dah ada, tanda-tanda tasik Tiberia dah kering, dia tampung, dia masuk air pula. Kemudian bata air Zohar pun dah kering, Baisan pun dah tak ada korma. Jadi Masjid Nabi pun jadi istana putih. Banyak tanda-tandanya. Tanda-tanda Dajjal nak keluar dari. Kemudian kemarau pun dah makin bertambah-tambah, makin panas. Dia hujan lebat tapi sekejap. Perasan tak? Hujan lebat sekejap, hujan yang sekejap tu banjir. Ataupun hujannya kan, tapi tempat yang hujan memang hujan, tak kemarau lah, tempat tu dah musim hujan. Macam di Kutub Utara memang dah sejuk lah, tak sejuk pun sejuk juga kan, macam itu. Jadi Nabi gambarkan bukan semua tempat akan begitu. Nabi tak cakap satu dunia kemarau,
Nabi katakan kemarau saja, mungkin dekat Saudi, dekat Mekah, Madinah. Mungkin juga kawasan-kawasan sebagainya memang ada hujan, contohlah. Yang sebut kat sini tidak mustahil. Dajjal dah ada. Bayangkan tuan-tuan, Dajjal datang, katalah datang dalam 3-4 tahun yang akan datang ni, maka kita yang tidak memproses hati kita, sehingga hati kita ni tidak menjadi salim. Al-qalbun salim, tak jadi qalbun salim. Hati yang sejahtera dengan daripada kelemahan-kelemahan, keaiban-keaiban tadi, maka di situlah jarum-jarum Dajjal akan masuk. Kita akan kalah. Sebab tu tuan-tuan, mujahadah ni ialah amalan yang dimaksudkan Rasul SAW, bukan sekadar sembahyang, tapi sembahyang yang diperbaiki. Bukan sekadar zikir yang memberikan ketenangan dan kekuatan contohnya. Jadi inilah perkara yang masukkan dengan mujahadah ni. Jadi mereka yang melalaikan kewajipan, tak mau meningkatkan amalan dia, tak mau lebih baik solatnya, lebih baik khusyuknya tadi tu contoh, dan dibuat juga maksiat dan mungkar, dia tak buang dia punya kelemahan-kelemahan dosa tadi, maka tidak akan mampu memelihara keselamatan hati, tak akan mampu. Jadi Dajjal datang, habis. Jadi habis. Bila diuji dengan kesusahan, habis. Kenapa? Hatinya tidak salim, hatinya tidak sejahtera. Perhatikanlah bagaimana Nabi SAW, Rasulullah SAW telah menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Apa katanya? Sesungguhnya terdapat kesalahan dalam hatiku. Jadi Nabi kata apa? Dalam hatinya ada kesalahan, dalam hatinya ada kesilapan. Aku tidak akan biarkan je sehinggalah aku minta ampun 100 kali dalam sehari. Jadi kalau satu kesalahan, dia rasa kesalahan dalam hati dia akan tak biarkan kesalahan tu. Dia terus minta ampun kepada Allah 100 kali. Ini adalah hadis yang menyatakan bahawa Nabi SAW kata bagaimana kalau ada berlaku kesalahan dalam hati, dia akan istighfar terus 100 kali. Padahal hati baginda Nabi SAW itu berada dalam kerohanian yang cukup tinggi, kan? Semangat yang tinggi, iman yang tinggi, yang mengenal Allah, kan? Tetapi Nabi nak gambarkan bagi kita lah, bagaimana kalau ada berlaku je terasa sebab salah, terasa kita berdosa, maka terus istighfar. Nabi tu istighfar 100 kali Nabi buat. Kita berapa kali? Agaknya tak ada kali-kali, tak buat pun, kan? Jadi bila kita tak buat, maknanya kita tidak akan dapat jaga roh kita, hati kita, walaupun kita sembahyang dan sebagainya. Malahan baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda juga dalam hadis yang lain, sesungguhnya iman akan kusut, iman akan lusuh dalam perut dada anak dalam hati kita lah, seperti lusuhnya pakaian. Maka mohonlah kamu kepada Allah agar diperbarui hati kamu. Jadi Nabi kata sesungguhnya hati kita ni ada iman. Iman tu boleh lusuh. Macam mana pakaian boleh lusuh. Maka kata Nabi, minta pada Allah supaya iman kita itu tidak lusuh, diperbaharui. Maknanya kita jadi memperbaharukan iman. Ya, sebab tu kita sebut tajdid iman, tajdid syahadah. Kenapa? Kerana ini memang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadis yang sahih, hasan sahih. Kemudian dalam hadis yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan, apa kata Nabi? Tajdid imanukum, perbaharui iman kamu, perbaharuilah iman kamu. Kemudian seorang bertanya, ya Rasulullah, macam mana nak memperbaharui iman, macam mana nak baharukan iman ni? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah membaca la ilaha illallah, banyakkan, ataupun banyakkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyakkan syahadah, banyakkan kalimah la ilaha illallah. Ini perintah Rasul, ini hadis yang hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi pada nas-nas yang kita tengok tadi menunjukkan bahawa tahap pertama dalam mujahadah ini, tahap pertama dalam beramal ini, dalam perjalanan kita untuk berjumpa dengan Allah ini, ialah untuk kita nak mengalihkan hati yang sakit kepada hati yang sihat. Jadi yang pertama kita nak tengok ada tak penyakit, sakit, kelemahan, keaiban,
kekurangan, kehinaan dalam hati kita, kita nak buang, gantikan dengan yang sihat. Itu nombor satu. Ini tahap pertama. Jadi mujahadah ni dia bukan beramal sembahyang puasa sahaja, tapi sembahyang puasa yang tidak ada kekuatan. Mesti ada kekuatan. Kekuatannya apa? Kekuatan itulah digambarkan kita memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di dalam ibadah-ibadah kita, dalam kehidupan kita. Dan tahap kedua ialah memberi bekalan harian yang lazim, disertai dengan santapan yang diperlukan pada setiap saat, sehingga menyajikan hati kita mampu untuk dipelihara dan dipertahankan kondisi iman yang tinggi. Jadi yang kedua ni, mujahadah tu ialah kita kena berkekalan dengan memberikan bekalan-bekalan harian yang lazim untuk santapan hati tadi. Jadi yang kedua, kita kena beribadah dengan konsisten. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhan kamu. Maksudnya Allah suruh kita beribadah, pastikan hidup kita dalam keadaan ubudiyah kepada Allah, beramal kan, hatta sehinggalah ya'tiyakal yaqin, sehinggalah datang benda yang yakin. Apa yakin? Mati. Bila sampai ajal. Bila sampai ajal, mati itu barulah kan. Kita kata masa tu tak perlu ibadah dah. Tak boleh pun nak buat. Jadi apabila kematian datang kepada kita, maka tersingkaplah segala perkara yang ghaib. Jadi mati ni hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga sampailah kepada kita keyakinan. Yang yakin tu apa? Yang ghaib, mati. Maka mati ni dia adalah pintu kepada tersingkapnya segala yang ghaib-ghaib sebelum ni. Jadi mati ni akan menjadikan kita ni melihat yang ghaib. Contohnya dah mati ni baru kita nampak syurga neraka. Sebelum ni dengar je apa cerita syurga neraka. Macam seorang dari Palestin dia dah kena tembak masa tengah semayang ramai-ramai. Datang sekumpulan orang-orang Yahudi, bukan askar, orang Yahudi biasa ni, orang biasa-biasa, rakyat Yahudi lah, Israel lah. Datang terus tembak semua orang Islam. Orang tengah semayang ni, tengah semayang Zuhur ni, datang tembak terus. Maka yang tengah semayang tu, bila dah jatuh dan sebagainya, ada yang berhentikan solat, lari terus. Ada yang berhenti solat, angkat kawan-kawan dia yang dah kena tembak tadi. Maka berlaku peristiwa di Baitul Maqdis, dan salah seorang daripada yang kena tembak tu yang jatuh, bila nak diangkat sebab orang Yahudi tu tembak dari jauh, lepas tu dia akan datang dekat kan. Jadi bila nak angkat, nak bawa lari tu, dia pegang tangan kawan itu. Tak payah angkat aku, dia kata. Tak payah angkat aku. Sesungguhnya aku telah melihat ke mana aku akan pergi selepas ni. Maknanya dia nampak syurga dah. Ketahuilah, dia kata, dan sampaikan pada yang lain bahawa janji Allah benar. Janji Allah benar. Janji Allah benar. Perjuangan kita ini benar disebut. Kemudian dia pun meninggal dunia. Jadi disebut sempat sebelum dia mati, dia kata dia nampak syurga dia. Bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang syahid fi sabilillah, sebelum dia meninggal dunia Allah akan buka melihat kat mana dia nak pergi selepas tu. Jadi kematian kita itu adalah perkara yang akan membuka, yang akan menyingkap segala perkara ghaib yang sebelum ni kita kata ghaib sebagai iman. Iman kepada apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi Rasulullah SAW, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita lihat iman semua tu, qada qadar kita tak nampak, kita tahu je, berlaku je. Syurga neraka yang akhirat kita tak nampak, kita dengar je. Jadi bila mati, semua tu kita akan nampak. Kita akan nampak semua tu. Maka sebab itulah, untuk melakukan mujahadah ini,
untuk kita memperbaiki diri kita itu, maka jalan menuju memperbaiki diri itu ada 3 jalan yang perlu kita lakukan. Jadi nak memperbaiki diri kita perlu ada 3 jalan. 3 jalan. Yang pertama sekali ialah kita memerlukan kepada ilmu. Jadi nak baiki hati ni kena ada ilmu. Jangan kita main ikut aja, baca buku je. Tengok Google je, hati aku dah bersih dah. Dia pun faham baca makna-makna perkataan-perkataan yang ada, dengar macam itu je. Terus dia kata, saya dah faham. Saya dah faham dah. Bukan macam itu, dia kena ada ilmu. Ilmu mesti ada guru. Mesti ada murabbi. Mesti ada. Kalau tak ada, kena carilah bagi ada. Kalau tak boleh jumpa tiap-tiap hari, jumpa sebulan sekali. Tak dapat jumpa sebulan sekali, jumpa kan setahun sekali. Contohlah kan. Mesti ada guru yang kita ada refer, rujuk. Dan kemudian guru tu pula mesti guru yang telah ditarbiah. Bukan sebarang guru. Bukan sebarang orang-orang yang tak ikut tarbiah, cuma belajar daripada buku je contohnya kan. Mesti dia ikut tarbiah. Dan kemudian selepas itu kan, tak cukup sekadar itu. Kalau tak boleh juga nak jumpa, maklumlah sekarang ni zaman apa? Zaman banyak benda yang mungkar dan maksiat. Banyak guru-guru yang mursyid ataupun syekh ataupun tuan-tuan guru kita yang boleh bimbing tak ramai dah. Mungkin dah meninggal dunia ramai. Maka tak boleh jumpa tiap-tiap hari, tak boleh jumpa sebulan sekali, tak boleh jumpa setahun sekali pun. Kalau paling kurang jumpa dekat FB, paling kurang. Paling kurang jumpa dekat FB. Tapi mesti ada guru. Jadi yang pertama, jalan untuk memperbaiki hati kita itu mestilah melalui jalan ilmu. Jalan ilmu. Ilmu yang ada, kita kena dapatkan ilmu. Yang kita bincang-bincang ni, ilmu ni hidayah. Kemudian selepas jalan ilmu, maka hendaklah dia amal. Amal. Ilmu mesti amal. Kalau tak amal, tak jadi juga. Kemudian sekiranya selepas itu ilmu amal, yang ketiga. Yang ketiga yang dihuraikan oleh para alim ulama kita, hasil daripada pengetahuan dan apa yang dilihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu amal yang ketiga nak baiki hati apa dia? Zikrullah. Ini benda yang kita tak perasan. Kita ingat cukup dengar FB je cukup dah macam tu kan. Kita ingat cukuplah aku semayang dah, cukuplah. Tak. Yang ketiga mesti ada zikrullah. Kerana zikrullah inilah yang akan membina kekuatan hati, membersihkan hati, memberikan kesihatan kepada hati. Kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya hidayah dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku seperti hujan yang turun di permukaan bumi. Jadi Nabi gambarkan hidayahnya yang ada pada Rasulullah SAW, ilmu yang ada pada Rasulullah SAW, yang diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat, dikata ibaratkan hujan yang turun kepada bumi, permukaan bumi. Maka ada beberapa bidang tanah yang subur. Ada yang subur, dia boleh mendengar, dia boleh menyerap, kan? Dia boleh mendengar, dia boleh menyerap, dia boleh terima, sehingga tumbuhlah pula pohon-pohon yang lain, pokok-pokok, rumput, tumbuh pula, dia tak kering. Sebidang tanah dari tanah-tanah tersebut menahan air. Maka Allah memberikan manfaat dengan air yang perlahan tertahan itu kepada manusia, sehingga menjadikan manusia itu boleh mandi, minum dan sebagainya, merumput, menanam dan sebagainya. Jadi sebut kat sini bagaimana airnya, air hujan ini adalah merupakan salah satu daripada jalan kita untuk mempersiapkan diri ke akhir zaman ini. Rupa-rupanya dia juga membina kekuatan kita untuk berhadapan dengan Dajjal. Sebab ramai orang tanya pasal Dajjal ni kan. Dajjal ni macam mana nak datang, rupa dia ada tanduk ke apa ke kan, macam mana rupa dia kan. Jadi ramai orang bertanya, ramai tak tahu. Tak apa, kita dah beritahu dah sikit sebanyak. Tuan-tuan, kita tengok balik, kena tengok balik kuliah-kuliah yang lepas. Jadi di sinilah kita lihat air hujan itu akan jatuh kepada sebidang tanah, dan tanah-tanah itu adalah tanah yang tandus, yang tidak dapat menahan air, pasir, gurun, padang pasir. Yang mana tanah itu adalah tanah yang tidak dapat menahan air dan tidak pula boleh menumbuhkan
rumput pun tak boleh tumbuh. Berapa banyak bidang yang pertama, berapa banyak bidang yang kedua. Ini kita tengok sini bagaimana Nabi menggambarkan hidayah itu ibarat hujan yang turun pada muka bumi. Ada yang diserap, ada yang ditakung, ada yang tidak dapat buat apa-apa, ada yang buat sikit-sikit gitulah. Maka selain itu, air hujan tersebut jatuh kepada beberapa bidang tanah yang lain, dan tanah itu menjadi jadi kita tengok sini bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana keadaan ini. Ini satu hadis yang sebenarnya cukup berkesan. Kita tengok hati kita. Macam saya sebut ni kan, kita cakap. Hati kita rasa apa? Hati kita rasa apa? Di sinilah Allah melalui Rasulullah SAW menggambarkan kepada bidang tanah yang pertama, seperti orang yang faqih, yang tahu secara mendalam akan agama Allah, maka dia boleh memperoleh manfaat daripada apa yang diturunkan kepadanya. Jadi kita kena tengok balik diri kita ni, kan, hati kita ni sejauh mana dia terkesan, kan. Daripada hadis ini, maka kita tahulah bahawa watak hati itu sendiri dapat menghuraikan sejauh mana reaksi kita terhadap ilmu, terhadap hidayah Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sekiranya tidak kita respon, maksudnya hati itu tidak respon kepada wahyu, kepada ilmu, maka wahyu dan ilmu itu adalah, sedangkan wahyu itu, ilmu itu adalah jalan untuk memperbaiki hati. Jadi kalau ada orang ni dengar ilmu pun malas, dengar ceramah pun malas, tak mahu, malas, berat je, maka itu tandanya bahawa dia tidak akan dapat membersihkan, atau dia tidak akan dapat memperbaiki hatinya. Hati tak akan jadi salim, tak salim. Begitu juga dengan berbagai ragam hati yang lain. Ada yang subur, ada yang tandus dan sebagainya. Jadi sebab itulah di sinilah letaknya peranan yang penting kepada murabbi. Jadi kita ni bila kita dah ikuti majlis-majlis ilmu tu, macam mana majlis ilmu tu mahu pergi ke hati dia. Ini murabbi, peranan murabbi tadi, kan. Peranan awliya Allah, mursyid, peranan orang yang bawa cahaya. Peranan syekhul kamil, peranan syekh yang sempurna. Jadi daripada tangkapan, daripada hadis ini kita dapat menangkap bahawa ilmu merupakan satu kewajipan. Dan menuntut ilmu ni wajib. Sebab kalau ilmu tak ada, tak boleh nak baiki hati kita, tak boleh. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan Allah, antara benda yang penting ialah, ada benda yang penting ialah kita boleh menerima hidayah tu daripada seorang yang mursyid ataupun seorang yang bersih hatinya. Jadi bila kita menerima ilmu tadi, maka sampai ke hati kita, sampai termimpi-mimpi, sampai bermimpi, ilmu yang dibincangkan tu sampai masuk dalam subconscious mind dia. Sebab itulah digambarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang-orang Badui yang mengatakan, kami telah beriman. Maka katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Jadi ada orang Arab Badui ni suratul Hujurat bagaimana dia kata, kami dah beriman, tapi Allah kata bukan, kamu belum beriman, tapi kamu baru Islam. Jadi kita ni macam mana, tuan-tuan? Kita ni macam mana? Jadi sebab tu yang pertama sekali, iman belum masuk dan belum boleh untuk dapatkan amalan dan penuaian ajaran-ajaran Islam tadi itu. Maka seluruh perkara ajaran Islam itu bila dilakukan oleh seorang dengan niat yang benar akan menambah cahaya. Tetapi dia bermula dengan ilmu. Ya sebab itulah kalau kita masuk Islam, tak semestinya kita beriman, tak semestinya. Jadi sebab tu kita kena tengok balik diri kita. Nak mujahadah ni dia mesti ada iman, iman. Dan orang yang digambarkan di atas ini adalah orang yang tidak menjaga hatinya, dosanya, nodanya dia buat aja apa yang dia nak buat sehingga hatinya menjadi sakit ataupun mati. Inilah masalah hati. Jadi salah satu daripada masalah hati tadi ialah bila ilmu tak boleh diamal. Nombor satu ilmu, nak dapat ilmu malas. Kemudian amal. Amal pula satu hal. Yang ketiga zikir.
Zikir. Bila ada ilmu, bila ada amal dan zikir, maka itu adalah jalan-jalan untuk memperbaiki hati, jalan-jalan mujahadah untuk memperbaiki hati tadi. Dan zikir ini dalam masalah memperbaiki hati ini adalah menempati peringkat yang tertinggi. Maknanya ada ilmu, ada amal, ada zikir. Zikir ni yang tinggi, yang paling tinggi lah. Sehingga kan Allah gambarkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sehinggalah Allah gambarkan hanya dengan mengingati Allah, hati akan tenteram, hati akan tenang. Jadi di sini kita lihat kondisi hati kita tenteram, tenang, itu kata firman Allah tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila kita beramal tak tenang, berzikir tak tenang, baca Quran tak tenang, sembahyang tak tenang, maka kita belum lagi bermujahadah, tak sampai lagi. Kita belum berzikir lagi sebenarnya. Yang dimaksudkan tadi, zikir tadi yang akan memberikan ketenangan kepada hati. Oleh itu, dalam firman Allah tadi, orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingati Allah, dan hanya mengingati Allah itu hati akan jadi tenteram. Jadi inilah yang digambarkan tahap pembukaan, tahap permulaan kepada perjalanan keimanan. Jadi tahap permulaan berjalan iman, bila kita zikir, ingat Allah, kita tenang. Itu permulaannya. Hari ni orang ingat bila kita dah zikir-zikir, dah baca Quran, dah sembahyang malam, dah sembahyang, dah beramal, kita rasa tenang je. Itulah kemuncaknya. Kita rasa okey dah. Itulah kemuncaknya. Rupa-rupanya bila beramal, hati tenang. Berzikir, hati tenang. Baca Quran, hati tenang. Itu baru permulaan kepada perjalanan iman. Ini berbeza ni kan. Jadi bila sebut mujahadah ni, bila kita dah boleh melakukan, ada ilmu, ada amal dan berzikir tadi. Zikir ni kata Allah firman tadi, apabila seseorang itu berzikir, ingat Allah, maka hati dia tenang. Tenang setelah melihat, mengingati Allah tadi. Itulah dikata tahap pembukaan, baru terbukanya iman dia, baru terbukanya iman. Sebelum, kalau tidak dia masih tahap Islam lagi. Islam je. Macam kita sembahyang ni kan, sembahyang tak rasa apa-apa, baca Quran tak rasa apa-apa, zikir penat aja kita rasa, kita rasa penat je, haus saja, kita tak rasa ketenangan. Maka bila tak rasa tenang, maknanya kita belum terbuka lagi, iman tu belum terbuka, baru Islam, baru dia peringkat Islam. Nurul iman belum masuk lagi, belum masuk tapi belum terbuka lagi, belum keluar lagi. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kita perlu memahami akan ilmu, amal dan zikir ini, yang mana apabila kita mula melakukan proses mendapatkan ilmu, kemudian kita beramal, kemudian selepas itu dah mula mampu untuk kita berzikir, maka ketika itulah kita telah memulakan perjalanan mujahadah, iaitu perjalanan iman. Perjalanan iman. Jadi zikir ni indikator. Yang kita belajar, yang kita amal, itu baru Islam. Zikir kan, bila tenang baru masuk kepada perjalanan rohaniyah, perjalanan iman kita baru masuk. Baru basirah tu baru nak berkembang. Baru basirah kita tu, pandangan mata hati tu baru boleh nak menampak cahaya bila iman itu berkembang dengan kita merasa tenang bila beramal. Tenang bila beramal itu adalah merupakan permukaan kepada al-iman. Nampak? Maknanya kita baru tahu, rupanya aku ni jauh lagi ni. Baru boleh dengar kuliah FB, baru boleh nak amal-amal sikit-sikit, tapi tenang belum lagi. Tenang kat mana? Tenang kita dengan tengok video movie, tenang kita tengok cerita Hindustan, tenang, seronok. Bila tenang, seronok lah. Ataupun tenang dengan main game, kita tenang. Tenang tengok ayam, tengok kambing, tengok binatang. Kita menternak binatang, tenang tengok ayam binatang. Tengok binatang kita tenang, tengok pokok-pokok kita tenang. Tapi ingat Allah tak tenang lagi. Zikrullah tidak tenang lagi. Jadi bila mengingati Allah belum lagi tenang, maka kita belum lagi masuk ke dalam perjalanan rohaniyah, imaniyah. Belum lagi. Ini indikator-indikator yang para ulama kita telah lalui ni. Para mursyidin, muhaqqiqin, ulama yang muhaqqiqin. Jadi sebab tu hari ni kalau kita sembahyang tak tenang, kita belum beriman betul-betul lagi lah. Cakap macam tu. Nak cakap tak beriman kan, marah pula kan. Belum beriman sempurna. Baru
belum masuk dalam perjalanan iman, baru Islam. Macam Arab tadi kan, kami telah beriman, maka Allah kata apa? Kamu bukan beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Suratul Hujurat. Jadi bila kita melihat akan ni, barulah kita bahawa mujahadah ni satu yang serius, yang perlukan kepada satu kekuatan, yang perlu kita faham akan kekuatan itu. Bila kita faham kekuatan itu, insya-Allah kita akan dapat meneruskan perjalanan kita. Tuan-tuan, insya-Allah saya rasa itulah untuk pada hari ini. Jadi insya-Allah esok kita akan sambung bagaimana apabila kita dah mula beramal dan kemudian kita telah mendapatkan ketenangan dan ketenteraman nurani kita, cahaya hati kita itu, maka pada tahap ini apa yang perlu kita buat untuk berjalan terus. Kadang-kadang hari ini kini tenang, besok tak tenang pula. Hari ini besok lusa tenang, tulat tak tenang pula. Hari ini kita rasa tenang, khusyuk, besok tak khusyuk pula. Jadi dalam kondisi tenang tadi macam mana nak buat? Apa yang perlu kita teruskan? Jadi insya-Allah kita akan sambung esok untuk kita berbincang-bincang berkenaan dengan mujahadah. Hidup bersama kekuatan mujahadah. Jadi mujahadah ni bukan beramal aja. Kalau beramal tu belum mujahadah lagi, dia baru beramal. Mujahadah ni apabila kita memperbaiki amalan kita, baru dia mujahadah. Kita baiki amalan kita. Jadi ini dalam konteks suluk, dalam konteks tarbiyah. Dalam konteks tarbiyah. Kalau kita nak sebut orang yang mujahadah ni, dia bersemayang tu dah mujahadah dah. Tapi sebenarnya bila dia memperbaiki khusyuk dia, dia meninggalkan kelemahan dia, meninggalkan keaiban dia, meninggalkan kehinaan yang ada pada dia kepada kekuatan, baru dikira mujahadah. Ini kita kena tengok balik lah. Mudah-mudahan bila kita melihat yang itu, insya-Allah kita akan lebih faham kenapa aku ni tak boleh istiqamah. Sebab rupanya tumpuan hati kita belum lagi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah esok kita akan sambung lagi berkenaan tentang bagaimana ketenangan tadi dan apakah yang patut kita buat, keperluan kita, sehinggalah nanti insya-Allah kita akan sampai satu peringkat apa di sebenarnya hakikat rukun mujahadah ni. Sampai peringkat itulah kita benda ni mesti ada. Benda ni contohnya tak apalah nanti kita bincangkan, tapi nak sebut sini, bila kita tahu rukun mujahadah ni, maka baru kita faham rupanya semayang ni belum mujahadah lagi, Quran ni belum mujahadah lagi. Tetapi setelah kita memperbaiki kelemahan kita, melakukan sesuatu yang digambarkan arkanul mujahadah, arkanul jihad, maka ketika itulah tak jatuh. Ketika itulah kita akan faham, oh macam ini mujahadah. Inilah rahsia kenapa sahabat-sahabat Nabi boleh istiqamah. Inilah rahsia juga kenapa kita tak boleh istiqamah dalam amalan kita. InsyaAllah esok kita akan sambung. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاسك اللهم رابطتها ولمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan bincang lagi tajuk bersama dengan kekuatan mujahadah. InsyaAllah, mudah-mudahan bila Dajjal datang kita prepare lah. Kita prepare insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.